Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam 2021. Okey, berdasarkan tugasan projek yang telah diberikan, kami telah membuat satu video berkenaan dengan konsep etika kaunseling dan juga etika kaunseling di Malaysia oleh Persatuan Kaunselor Malaysia Perkama. Untuk maklumat lebih lanjut, mari kita lihat. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, bimbingan diartikan sebagai satu perbuatan atau perlakuan membimbing, membantu, memberi tunjuk ajar dan sebagainya. Oleh yang demikian, ramai pihak yang berpengalaman dan mempunyai kemahiran dalam memberi panduan kepada seseorang untuk dimanfaatkan. Selain itu, melalui bimbingan ini juga, ianya memerlukan kaedah untuk memastikan masalah yang dialami oleh seseorang itu dapat diselesaikan. Malah, untuk memastikan proses tersebut berjalan dengan lancar, individu tersebut juga perlu mendapat nasihat daripada kaunselor. Manakala, menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, kaunseling adalah satu proses yang teratur dan melibatkan perundingan yang tersusun rapi dengan masalah yang telah dialami oleh seseorang itu. Oleh itu, melalui kaunseling ini, ianya dapat diselesaikan dan pelbagai usaha telah dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh seseorang itu. Untuk menjadi seorang kaunselor, kita perlulah mempunyai ciri-ciri seorang kaunselor kerana kepercayaan klien terletak pada cara dan perlakuan kaunselor semasa menjalankan sesi kaunseling. Antara ciri-ciri seorang kaunselor ialah yang pertama, penerimaan dan kemesraan. Seorang kaunselor mestilah menerima klien tanpa syarat dengan tidak mengambil kira latar belakang, personaliti dan budaya yang dibawa oleh klien. Ciri yang kedua ialah tidak menghukum. Kaunselor bukanlah hakim, maka kaunselor perlu bersikap profesional dengan tidak menghukum ke atas kesalahan klien. Seterusnya, yang ketiga, kaunselor perlulah ada ciri-ciri ketulinan dan keaslian. Ini bermaksud kaunselor perlulah bersikap jujur dan tidak berpura-pura. Yang keempat ialah ketepatan. Ketepatan membawa maksud kaunselor menggunakan bahasa yang mudah dan senang difahami. Yang kelima ialah empati. Empati dan simpati mempunyai maksud yang berbeza. Empati bermaksud keupayaan memahami sikap, perasaan dan nilai orang lain. Dalam bahasa yang mudah, kaunselor perlu meletakkan diri kaunselor dalam situasi klien. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurliana binti Muhammad, nombor matrik DB170121. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang konsep etika kaunseling. Okey, sebagai pengenalan, kod etika adalah garis panduan kepada kaunselor dan juga menjadi aras dalam menyelesaikan isu etika. Seterusnya, ia juga berasaskan nilai utama khidmat kaunseling. Okey, kita pergi kepada konsep etika. Konsep etika adalah satu peraturan atau batasan yang perlu diikuti oleh semua kaunselor. Terdapat dua etika di dalam bidang kaunseling. Yang pertama adalah etika kaunselor, yang kedua adalah etika kaunseling. Okey, seterusnya kita pergi kepada prinsip kaunseling. Prinsip kaunseling ada 6. Yang pertama adalah prinsip autonomi, yang kedua adalah prinsip membuat kebaikan, yang ketiga adalah prinsip persetujuan termaklum, yang keempat adalah keselamatan klien, yang seterusnya adalah prinsip keadilan dan yang terakhir adalah prinsip kesetiaan. Okey, kepentingan kod etika. Menurut Aziz 2003, setiap pegawai di dalam bidang kaunseling perlu mengikut dan mematuhi etika yang dikenakan ke atas diri mereka sebagai individu profesional atau badan berkanun. Antara tata laku yang ditetapkan sebagai pegawai kaunseling adalah yang pertama, kita mesti menjaga tata laku yang cemerlang. Yang kedua adalah perlu berusaha meningkatkan pengetahuan. Yang seterusnya, yang ketiga adalah perlu menjalankan tugas dengan cemerlang. Okey, antara kepentingan kod etika di dalam kaunseling ada 4. Yang pertama adalah memberi perlindungan terhadap ahli di dalam bidang kaunseling daripada berlaku perlakuan yang boleh menyebabkan penghinaan terhadap bidang kaunselor. Yang kedua adalah untuk menjaga keselamatan klien daripada sebarang tindakan atau layanan yang tidak profesional. Yang seterusnya, yang ketiga adalah sebagai penanda aras di dalam bidang profesion kaunseling. Yang seterusnya, yang keempat adalah melindung para kaunselor daripada tindakan undang-undang atau hukum sekiranya terjadi perkara yang tidak diingini.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zulfikar bin Guntur akan membentangkan isi yang seterusnya berkenaan konsep perkama. Okey, sedikit sejarah mengenai perkama ni. Ia ditubuhkan pada tahun 1980 oleh beberapa pakar dalam bidang konseling dan juga pelajar-pelajar dalam bidang ni, di mana mereka berbincang mengenai hala tuju untuk bidang konseling ni, sebab persatuan yang sebelum ni telah dibubarkan, jadi diorang macam tiada tempat untuk kebergantungan lah. Jadi pada 16 Januari 1982 ia telah didaftarkan oleh pendaftar pertubuhan dengan nama Persatuan Konselor Malaysia. Itu nama mula-mula perkama dia sebelum ditukar nama pada tahun 1989 kepada Persatuan Konseling Malaysia Perkama. Pada tahun 2011 pula nama perkama ni dinaik taraf lagi, iaitu menjadi Perkama International. Ini sebab kebanyakan ahli dia tidak tertumpu kepada dalam Malaysia sahaja, dia turut melibatkan orang-orang di luar dari Malaysia. Dan convention international pun sudah pernah dilakukan oleh perkama ni, sebab itulah nama telah dinaik taraf kepada Perkama International. Okey, seterusnya objektif penubuhan ni ataupun objektif utama penubuhan perkama ni adalah untuk memartabatkan bidang bimbingan dan konseling di Malaysia, dan juga dengan adanya diorang telah membuat etika konseling yang menjadi rujukan untuk konselor di Malaysia khususnya. Okey, tujuan perkama ini ada 5 tujuan yang utama. Yang pertama, memajukan amalan konseling secara profesional. Yang kedua, memberi galakan dalam membantu memberi pengetahuan, kefahaman dan juga konseling dalam konteks profesional dalam kalangan ahlinya. Yang ketiga, menyediakan sumber tenaga profesional dalam bidang konseling bagi membantu masyarakat dalam menangani isu sosial dan juga lebih mengetahui tentang masalah kesihatan mental lah. Yang keempat, memperteguh identiti serta keharmonian dalam kalangan ahli yang terdiri daripada pelbagai disiplin melalui perkongsian info serta pengalaman. Dan yang terakhir adalah untuk memajukan perkembangan profesional ahli persatuan. Maksudnya ahli persatu tidak mengikuti persatuan tanpa ada tambahan untuk mereka. Okey, kepentingan perkama ni seperti yang kita tahu, mereka merangka kod etika konseling di Malaysia yang menjadi ikutan konselor lah sampai ke hari ini, untuk memupuk nilai murni dalam profesion bimbingan dan konseling. Itu antara kepentingan etika tu diwujudkan. Okey, sekian itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Selamat petang pada semua. Terima kasih pada Cikgu Hana kerana sudi meluangkan masa bersama kita untuk berbincang tentang wawancara. Ya, hari ini kita akan mendapatkan maklumat bersama Cikgu Hana tentang konsep etika konseling dan etika konseling di Malaysia oleh Persatuan Kaunselor Malaysia, iaitu Perkama. Assalamualaikum Cikgu. Izin saya bertanya soalan seterusnya. Apakah perkara atau intipati yang menetapkan konsep yang pakai oleh Persatuan Perkama semasa sesi kaunseling kepada seseorang individu? Tapi apa yang saya faham, sebab Perkama ni kita memang ikut garis panduan Perkama sebenarnya, sebab kami ni di bawah lembaga kaunseling, lembaga kaunselor. Semuanya berdaftar di bawah lembaga kaunselor. Sebab tu kami boleh buat kaunseling di sekolah. Sebenarnya galakkan untuk mendaftar. Sebab apa-apa hal kalau tak mendaftar nanti berlaku apa-apa, tak ada siapalah yang nak selamatkan kami kan. Mungkin cikgu tahu adakah etika ataupun konsep kaunseling Malaysia ni dia sama tak dengan yang pakai oleh negara-negara lain? Saya rasa konsep dia sama je. Dia lebih kepada Perkama ni lebih kepada memastikan kaunselor ni menjalankan sesi tu mengikut etika yang telah ditetapkan.
supaya kami ni taklah lebih-lebih sangat. Macam kami kaunselor sekolah, kami tak boleh kaunseling guru-guru. Hak kerja kami murid sahaja. Macam tu. Saya rasa setahu saya lah, bila kaunseling ni dia banyak kita banyak mengguna pakai yang antarabangsa punya, tapi kita menyesuaikannya mengikut keadaan negara kita, keperluan negara kita, macam tu. Okey, seterusnya cikgu saya nak tanya, boleh tak cikgu share tentang etika kaunseling dekat Malaysia ni? Etika kaunseling ya. Okey, yang pertamanya, etika kaunseling ni yang pertamanya ialah seorang kaunselor tu tak boleh judgemental. Kita jumpa murid, walaupun kita biasanya bila murid terutamanya bila murid dia rujuk lah, kita dah tahu dia dia mencuri katakan. So bila dia datang jumpa kita tak boleh ada dalam kepala kita budak ni pencuri, tak boleh. So kita kena kaunseling dia dulu baru kita faham kenapa sebenarnya dia mencuri, walaupun perbuatan mencuri itu salah. Macam tu. Itu yang pertama, judgemental. Yang kedua, sesi kaunseling semua kena rahsia. Tak boleh nak cerita walaupun dengan sesama kita kaunselor. Tapi biasanya kami sesama kami ni bercerita dengan tak menyebut nama siapa dan siapa. Tapi kita tak ada budak ni kan, dia ada masalah macam ni. So apa yang kita perlu buat? Sebab kita ada yang kaunselor yang sangat muda, ada kaunselor yang sangat tua, ada kaunselor yang banyak pengalaman. Walaupun dia muda, dia banyak pengalaman. Tengok di mana dia mengajar, di mana tempat dia bertugas. Kan? Jadi di situlah masing-masing ada yang membaca, yang ada pengalaman yang macam ni kan. Jadi kita gabungkan semua tu, kita bantu murid kita. Kita kena menerima murid tanpa syarat. Dia tak boleh kata, saya orang Melayu, saya tak nak lah budak tu, bukan budak Islam, kita susah nak ni. Dia ada, kita kena, yang keempat ialah silang budaya, kita kena faham juga, kita kena belajar juga, kita kena kendalikan juga masalah murid-murid yang berlainan bangsa dengan kita, yang lain budaya dengan kita. Secara rumusannya, berdasarkan kajian yang telah dijalankan, kami mendapati bahawa kod etika dalam bidang kaunseling amatlah penting untuk membantu dalam profesion supaya dapat mempertimbangkan berkaitan dilema membuat sesuatu keputusan terhadap isu berkaitan tingkah laku. Etika kaunseling juga menyentuh berkaitan dengan persoalan baik dan buruk sama ada tingkah laku atau nilai. Etika kaunseling juga berkait rapat dengan prinsip-prinsip akhlak dan moral yang perlu ada pada kaunselor semasa sesi kaunseling dijalankan. Sebagai kaunselor yang berwibawa, para kaunselor perlu mengamalkan prinsip ini semasa menjalankan sesi kaunseling bersama pelajar atau klien yang mempunyai masalah. Akhir sekali, kaunselor merupakan seseorang yang memainkan peranan yang penting dalam membantu pelajar atau klien yang menghadapi masalah kerana tanggungjawab mereka adalah memastikan pelajar atau klien dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan baik. Jika seseorang kaunselor mampu mencapai matlamatnya, iaitu melahirkan insan yang sempurna atau insan yang kamil, di mana individu tersebut mengenali dirinya, kenal masalah kehidupannya dan dia cuba mengatasi dengan menggunakan kemampuan yang ada padanya, maka masalah yang dihadapi oleh seseorang individu itu dapat dikurangkan beban dengan yang ditanggung.